Kamu boleh tengok dekat Google Classroom. Okey, dalam Google Classroom ada kelas 2021 pengakap SJKC KBG tahun 4, 5 dan 6. Boleh nampak tak cikgu share ni? Boleh. Boleh okey. Jadi kamu boleh dapatkan bahan-bahan yang cikgu cerita, yang cikgu cakap hari ni kita belajar hari ni dekat sini Jadi kalau nanti aktiviti kita hari ni, sebelum tu cikgu ucapkan selamat datang kepada yang baru masuk. Hari ni kita bersama-sama untuk perjumpaan pengakap kali kedua Betul, kali kedua. Kali kedua kan? Sebelum ni dengan Dua. ustaz, betul? Yang Ah, kali pertama dengan ustaz buat lantikan, betul tak? Lantikan AJK Betul? Siapa yang jadi pengurusi apa semua, betul tak? Cikgu pun tak tengok betul. lagi siapa yang jadi pengurusi semua. Siapa jadi pengurusi? Siapa pengurusi hari tu? Hmm? Saya tak tahu Saya Kamu tak selalu lupa. kamu tak masuk sebab ustaz tak masukkan dalam ni. Cikgu tak tahu. Siapa yang ada hari tu dengan ustaz minggu lepas? Siapa yang jadi pengurusi? Oh, cikgu. Saya ingat Aisyah. Aisyah. Aisyah pengurusi pengakap. Ah, ah. Oh, okey, baik. Jadi nanti Setiausaha. Siapa Setiausaha? Andrew Andrew Gan. Kita pengakap ahli kita seramai 22 orang. Betul tak? 22 orang. Kita tengok sikit. Betul. Ahli pengakap ada 22 orang. Okey, Aisyah, Andrew Gan, Bernard, Bernice, Chi Xian Chun, Gan Chiu Hui, Gan Chiu Ting, Jackie, Ku Yang Ying. Lam Fong Shuan memang dia tak masuk. Lam Fong Shuan pun tak ada kan dalam Google Meet ni? Ada tak? Tak ada Tikoi. Tikoi belum accept lagi kelas Tikoi? Oh, Tikoi. Tikoi ada dalam ni kan? Tikoi. Ada. Oh, Tikoi. Dengar ke tak dengar? Tikoi. Tikoi dengar ke tak ni? Okey, yang belum masuk lagi ke dalam kelas ni tolong masuk sebab cikgu ada share bahan dekat dalam ni. Nanti kamu salin dari sini. Okey, jadi yang pertama Cikgu, nanti saya salin ini dulu nanti tak mau tutup apa? Saya Ni. mau salin ini Okey, salin ni dulu. Okey, sepatutnya kita kena nyanyikan lagu Negaraku dahulu Okey, kita nyanyikan lagu Negaraku dahulu. Jadi cikgu nak semua orang kita sama-sama nyanyi lagu Negaraku. Kenapa kita kena nyanyi lagu Negaraku? Supaya kita tak lupa sebab kita dah lama tak ada perhimpunan setiap hari Isnin, betul tak? Betul tak? Jadi kita selalu nyanyi lagu Betul. Negaraku pun masa hari Isnin saja. Jadi kalau tak hari Isnin kita tak nyanyi. Jadi sekarang dah tak ada perhimpunan sebab tak boleh buat sebab masih COVID-19. COVID-19 masih ada. Jadi kita tak dapat buat perhimpunan. Jadi macam mana kita nak ingat semula lagu Negaraku, kita kena nyanyi Kalau tak kita tak ingat. Okey? Baik, kita nyanyi dulu lagu Negaraku.
yang kedua. Baik, lagu yang kedua kita akan nyanyikan lagu Pengakap. Lagu Pengakap Malaysia. Jadi kamu boleh ikut lagu Pengakap Malaysia sama-sama. Okey, seterusnya selepas kita dah nyanyikan lagu Negaraku dan juga lagu Pengakap Malaysia, kita nak lafaz persetiaan pengakap. Kita nak lafaz persetiaan pengakap. Jadi cikgu nak yang ni semua orang cikgu nak dengar setiap orang. Setiap orang. Ingat lagi tak persetiaan pengakap? Ingat. Ingat. Okey, kalau ingat kita tengok dulu macam mana persetiaan pengakap ni. Cikgu rasa ada yang dah lupa, tak apa, kita bagi tengok balik persetiaan pengakap tu macam mana. Sekejap lagi cikgu nak dengar setiap orang, okey? Bawa dengan sesungguhnya. Saya berjanji dan bersedia. Yang saya. Dengan seberapa daya upaya saya. Akan. Taat pada Tuhan, Raja dan negara. Menolak orang pada setiap masa. Menolak undang-undang pengakap. Okey, baik. Semua dah dengar tadi persetiaan pengakap? Dah. Okey, ingat persetiaan pengakap jari mesti buat begini. Okey, jari begini. Boleh nampak tak jari cikgu? Okey, ni. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, kalau boleh cikgu nak siapa dulu yang nak? Cukup saya dulu lah. Okey, Shanice. Kalau boleh buka webcam lagi baik. Okey. Bahwa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia. Yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan negara, menolong orang pada setiap masa, menurut undang-undang pengakap. Okey, terima kasih Shanice. Bagus. Seterusnya. Siapa pula yang nak lafaz persetiaan pengakap? Siapa tak tahu persetiaan pengakap? Sebab tu cikgu suruh sediakan buku log. Okey. Tahu tak persetiaan pengakap? Senyap hilang lagi. Halo. Ahli pengakap sekarang ada Shanice seorang saja ke? Yang lain tak ada ke?
Ha, Shanice tunjuk sikit bagi mereka nampak. Oh lah, tulisan kecil pula. Okey, tak apalah cikgu cari. Sebab yang lain senyap kan ni. Cikgu boleh kah? Mungkin mereka tak nampak lah kot. Cikgu nampak. Yang lain senyap ni. Kenapa yang lain senyap sangat? Hmm. Halo, yang lain mana? Ha, yang lain tak nak bagi kerjasama. Tak apa, tak nak bagi kerjasama, tak apa. Nanti cikgu cakap dekat guru besar lah. Buat Google Meet. Tapi semua tak nak bagi kerjasama. Baik, tak payah buat Google Meet. Tujuan kita buat Google Meet untuk kita bersemuka. Okey, cikgu dah tunjuk. Boleh nampak tak? Persetiaan pengakap. Tengok. Boleh nampak? Boleh nampak Boleh. yang cikgu tunjuk? Okey, siapa nak baca? Siapa nak lafaz persetiaan pengakap? Cikgu nak yang tahun 5 dan tahun 6 dahulu. Sebab yang tahun 4 dia baru lagi. Mungkin dia tak tahu. Tapi yang tahun 5 dan tahun 6 dulu. Okey, siapa? Saya. Okey, Pun Anting. Bahwa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa, menurut undang-undang pengakap. Okey, terima kasih Pun Anting. Okey, seterusnya. Baru 2 orang. Lagi, mana lagi yang lain? Cikgu saya. Siapa tu? Oh, Lord Lewen. Okey, Lord Lewen. Bahwa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersedia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa, menurut undang-undang pengangkap. Okey, terima kasih Lord Lewen. Cikgu saya nak. Okey, Lim Zeng Hang. Bahwa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersedia yang saya dengan beberapa daya upaya Seberapa daya upaya saya? seberapa daya upaya saya Akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengangkap. Okey, terima kasih Lim Zeng Hang. Lagi? Yang tahun 5, tahun 6 dahulu. Lagi yang lain? Mana? Okey, Tikoi. Bahwa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersedia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengangkap. Okey, terima kasih. Lagi? Ku Yang Ying. Ku Yang Ying. Okey. Bahwa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersedia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengangkap. Wow, lajunya. Anjing kejar. Okey, jangan laju sangat. Okey, baik. Terima kasih Ku Yang Ying. Baik. Seterusnya ada 2 orang, ada 3 orang. Jackie, Bernice dan Bernat. Bernice dan Bernat. Bernice saja Siapa? Cikgu saya ada. Cikgu lock on sudah baca. Belum. Bernice dan Bernat ke atau Bernice saja? Bernice
Dua. Ya? Dua-dua ada. Halo? Benis dan Benat atau Benis saja? Dua-dua. Okey, dua-dua. Okey, siapa nak baca dulu? Saya lah. Benis ke Benat ni? Benar. Okey, Benat. Okey. Bahwa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersedia yang saya dengan beberapa daya upaya saya Dengan seberapa daya upaya saya. dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan negara, menolong orang pada setiap masa, menurut undang-undang pengakap. Okey, baik. Terima kasih Benat. Ahli baru pun dah berani dah nak melafazkan persetiaan pengakap. Yang lain lagi seterusnya? Saya nak Okey, Benis. bahwa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengakap. Okey, terima kasih Benis. Lagi yang lain? Dekat sini cikgu tengok kita ada Cikgu, lokai on tidak lagi. Logoyon. Mana Logoyon? Lam Fong Xuan hilang pula. Dia lari dah. Haha. Hai, nak suruh baca je lari. Cepat, Logoyon. Mana Logoyon? Logoyon. Lam Fong Xuan. Cepat, lafaz persetiaan pengakap. Cikgu nak dengar. Saya. Okey. Lam Fong Xuan. Bahwa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersedia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengakap. Okey, terima kasih Lam Fong Xuan. Seterusnya, Logoyon. Sekarang ada Logoyon dan Jackie yang belum lagi. Okey, Logoyon. Logoyon. Tidur ke? Senyap ni. Cikgu, lokai on cakap dia punya itu internet sangat. Oh, internet tak okey. Okey, Jackie. Jackie pun internet juga ke? Senyap ah. Halo. Jackie. Okey, tak apa. Dua orang lagi yang tak baca. Okey, hari ni kita nak buat apa? Macam biasa, pengakap awal-awal mesti kita kena hafal. Terutamanya lagu negaraku, lagu pengakap. Lepas tu persetiaan pengakap. Okey, yang ni sangat-sangat penting Terutamanya pengakap yang baru tahun 4. Okey, kamu kena salin dalam buku log. Okey, salin macam mana? Okey, salin yang ni dahulu. Yang pertama, muka surat yang pertama, kamu kena Shanice. Oh, Shanice. Ada buku log tak? Ada. Boleh tunjuk sikit buku log kamu? Boleh. Bagi murid tahun 4 tengok sebab mereka tak pernah tengok buku log. Okey, yang ni contoh buku log Shanice Tengok dia ada lukis-lukis sikit, tulis hias-hias sikit Dia tulis buku log pengakap. Ada I love you pula kat depan Okey, buku log pengakap. Lepas tu dekat situ tulis nama. Lepas tu tulis apa Shanice? Cikgu tak nampak. Tulis perkara. Okey, perkara kamu tulis apa? Buku log pengakap. Okey. Lepas tu darjah. Sekarang dia dah darjah 6, dia tulis darjah 6 lah. Okey, seterusnya sekolah AJKC Kampung Baru Gedung. Okey.
Untuk yang dah tahun 5, tahun 6, dia dah pernah catat lagu negaraku, yang dah pernah tulis lagu pengakap Malaysia, yang dah pernah tulis lafaz persetiaan pengakap semua ni, dia tak perlu tulis lagi masa tahun 6. Boleh, faham? Boleh. Dia cuma salin balik yang ini saja, salin aktiviti saja. Tapi dia punya lagu tu tak perlu salin lah sebab dia dah pernah salin masa dia tahun 4 dan tahun 5 dahulu. Tapi kalau masa tahun 4 dan tahun 5 dia tak salin, dia kena salin. Boleh faham? Siapa tak Boleh. faham? Siapa tak faham apa yang dia kena buat ni? Untuk pengakap kena sediakan satu buku log. Okey, buku log tu tak perlulah buku yang kulit keras ke. Guna buku macam buku karangan tu pun dah boleh dah. Okey, kalau boleh buku yang panjang lah, senang. Kalau buku yang pendek nanti bila tulis sampai bawah tak cukup, nak kena tulis muka surat yang seterusnya. Jadi susah lah sikit kan. Jadi kalau untuk buku log, kamu tulis dekat depan tu seperti yang Shanice tunjuk tadi untuk murid yang tahun 4 yang baru lagi ni. Kemudian muka surat yang pertama, muka surat yang pertama kamu tulis apa Shanice? Tulis biografi. Tunjuk sikit bagi murid tahun 4 tengok. Cikgu punya buku log tertinggal dekat sekolah. Okey, baik. Ini contoh Shanice tunjuk. Dekat depan tu tulis biografi. Okey, macam ni dia tulis Shanice biografi. Dia tulis apa tu? Dia letak gambar dia, kemudian nama. Dekat situ ada apa lagi? Nama, tahun. Betul? Betul. Nama, darjah, lepas tu apa tu? Perkara. Perkara. Lepas tu sekolah. Lepas tu apa lagi tu? Nombor IC. Lagi dia tulis apa? Tarikh lahir. Lepas tu hobi dia. Okey. Nanti yang tahun 4 tolong sediakan buku log. Muka surat yang pertama kamu tulis kamu punya biografi. Boleh faham? Bernice, Bernard, Jackie. Lagi siapa lagi yang baru? Boleh. Boleh Okey, lepas tu muka surat yang seterusnya, muka surat yang ketiga. Okey, baru tulis yang ini. Boleh nampak tak apa yang cikgu tunjuk ni? Boleh. Boleh Okey. Hari tu perjumpaan yang pertama, ingat tak apa yang kamu buat dengan ustaz? Siapa yang ingat hari tu buat apa dengan ustaz? Kita pick itu apa ah? Jawatan kuasa. Jawatan kuasa. Itu sahaja. Okey, jadi untuk minggu lepas nanti muka surat yang ketiga tu, muka surat yang pertama tadi tulis biografi, muka surat yang kedua tu kamu tulis perjumpaan kali pertama. Okey, tarikh minggu lepas. Lepas tu pemimpin bertugas Ustaz Khairul Nizam. Tempat rumah masing-masing Google Meet. Aktiviti kamu tulis lantikan jawatan kuasa pengakap. Itu saja. Okey, sebab cikgu tak ada dekat sini sebab ustaz tak tulis dekat sini. Jadi kalau cikgu akan tulis macam ni. Jadi kamu boleh ikut balik cara ni. Tu okey Bernice. Boleh pakai buku tu untuk jadikan buku log Boleh? Tu guna ini atau ini? Okey, mana-mana yang kamu rasa sesuai lah. Kalau kamu rasa nak pakai buku kecil boleh, nak pakai buku besar pun boleh. Cikgu tak ada cakap wajib pakai buku yang panjang. Tapi kalau nak senang pakai buku panjang lah. Sebab nanti kalau kamu nak tulis yang panjang-panjang, dia tak payah nak selak tau, selak. Buku tu tak payah nak selak-selak Contoh macam ni Contoh kalau buku yang pendek. Buku yang pendek kamu tulis sikit, habis kamu nak kena selak. Tapi kalau buku panjang kamu tulis sampai bawah, okey dia boleh habis kan.
Jadi taklah menyusahkan kamu. Cikgu tak nak cakap mesti pakai buku panjang. Okey. Dan cikgu tak nak cakap mesti pakai buku pendek. Bebaslah mana-mana yang kamu rasa senang. Okey, mana yang kamu ada. Tak perlulah sampai nak membeli. Kalau ada buku yang lama-lama, buku yang apa? Yang macam tahun lepas kamu guna tak habis tapi masih tebal, boleh juga pakai tu. Buang yang apa? Yang lama-lama tu, tinggal yang baru, guna yang tu pun boleh. Kita semula tak perlu beli buku baru, tak perlu membazir. Okey? Jadi buku log ni hanya untuk catatan semasa aktiviti pengakap. Boleh? Tak perlu beli buku yang mahal-mahal, yang tebal-tebal dan sebagainya. Okey, asalkan kamu catat apa yang kita belajar semasa pengakap. Itu yang paling penting. Okey, baik. Jadi untuk minggu ataupun perjumpaan kali pertama, kamu tulis sikit je. Sekejap cikgu tunjuk. Cikgu tulislah untuk kamu. Kan nanti kamu tak tahu pula nak buat macam mana Okey. Perjumpaan kali pertama minggu lepas. Berapa hari bulan Hari Rabu 3 Mac. Pemimpin Cikgu Khairul Nizam. Tempat Google Meet. Aktiviti lantikan jawatan kuasa. Okey, baik. Ini yang minggu lepas. Nanti cikgu akan share dekat sini. Okey, ini yang minggu lepas. Nanti kamu tulis dekat dalam buku log. Perjumpaan kali pertama ini. Perjumpaan kali kedua yang ini. Aktiviti dia ini. Boleh? Faham? Saya salin kali kedua punya Kamu salin yang kali kedua, yang kali pertama kamu tak tulis. Saya tulis sini boleh tak? Ayo. Belum suruh salin dah salin ni. Laju sangat kamu ni. Okey, baik. Ingat nanti salin yang kali pertama, kemudian yang kali kedua. Okey, itu sahaja untuk yang kamu perlu tulis dalam buku log kamu. Okey, untuk bila dah habis salin sampai nombor 7 ni untuk yang kali kedua, cikgu nak kamu salin lagu negaraku. Boleh salin lagu negaraku? Tahu tak lagu negaraku macam mana? Sudah salin punya tak payah salin lah. Yang sudah salin tak payah salin. Yang sudah salin tak perlu salin. Yang belum salin contoh macam tahun apa? Tahun 4, dia kena salin lah. Okey, dia kena salin. Sekejap cikgu cari lagu negaraku supaya nanti dia boleh salin. Yang dah salin tak perlu salin. Cikgu ingatkan lagi sekali, yang dah salin tak perlu salin. Yang kena salin ni untuk murid tahun 4 lah. Sebab mereka tak pernah apa? Tak pernah buat buku log lagi. Okey, lagu negaraku. Okey, cikgu ada share lagu negaraku dalam ni. Ini lagu negaraku. Nanti yang tahun 4 salin lagu negaraku. Okey. Seterusnya selepas dah salin lagu negaraku, dia kena salin persetiaan pengakap. Persetiaan pengakap. Dan juga lagu pengakap. Lagu pengakap cikgu lupa nak masukkan. Cikgu cuma masukkan lagu di YouTube aja. Sekejap
Okey. Okey, cikgu dah masukkan juga lagu pengakap. Okey, nanti yang belum salin lagu pengakap, terutamanya yang tahun 4, kena salin dalam buku. Okey, salin lagu pengakap, lepas tu lagu negaraku dahulu, lagu negaraku, kemudian lagu pengakap dan juga persetiaan pengakap. Ini kena salin dalam buku log kamu. Okey. Dan yang terakhir ialah rukun negara. Hari ni kita sebenarnya nak lafaz rukun negara sebab dah lama tak lafaz rukun negara. Cikgu risau kamu dah lupa rukun negara. Okey, sebagai ahli pengakap kita kena ingat semua ni. Okey, kita kena ingat semua ni. Okey. Baik, tadi kita dah nyanyi lagu negaraku, dah nyanyi lagu pengakap dan kita dah lafaz persetiaan pengakap. Seterusnya hari ni kita nak melafaz ikrar rukun negara. Ikrar rukun negara ni pun sebenarnya kita lafaz selalu semasa perhimpunan hari Isnin. Tapi kita dah tak ada perhimpunan hari Isnin. Kita kena ingat juga, tak boleh lupa. Jadi kita tengok dulu video ni. Ada satu video ni supaya kamu boleh tengok macam mana cara nak lafaz ikrar rukun negara. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, boleh ingat lagi rukun negara, macam mana nak lafaz rukun negara, ikrar rukun negara? Boleh ingat? Ahli pengakap, boleh ingat ke tak? Boleh. Boleh. Okey, baik. Ini ikrar rukun negara. Macam mana nak lafazkan dia? Ingat, bila kita lafaz ikrar rukun negara, yang pertama tangan kita kita kena berdiri tegak lah. Okey, tapi tak apalah, ni sesi Google Meet. Kamu duduklah mana yang selesa. Yang penting kamu tahu bila kita nak lafaz ikrar rukun negara, kita mesti berdiri tegak. Kemudian kita kena angkat tangan macam ni. Okey, bukan buka macam ni ataupun macam ni ke, tak. Kita buka tangan, kita rapat. Kita angkat tangan macam ni, kita rapatkan dan letak dekat sisi kamu. Okey, sisi. Ni macam ni. Okey. Baik, kemudian kita lafazkan ikrar rukun negara tu. Macam mana? Okey, biasanya kalau dekat perhimpunan, pengawas kan yang tolong lafazkan untuk kamu. Betul? Kamu cuma ikut saja. Betul tak? Masa perhimpunan, pengawas yang tolong kamu untuk lafaz ikrar rukun negara. Betul tak? Betul. Okey, lepas tu kamu hanya ikut sahaja. Tapi janganlah kamu hanya ikut tapi kamu pun tak tahu apa yang kamu sebut tu. Okey, jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena tahu rukun negara tu kita sebut apa? Apa yang kita sebut tu? Okey, jadi dekat sini kita boleh tengok ikrar rukun negara, maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Okey, yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, itu lafaz ikrar rukun negara yang semua orang rakyat Malaysia mesti hafal. Mesti ingat dan hafal. Okey. Baik, apa maksud Apa maksud kepercayaan kepada Tuhan? Siapa boleh cerita sikit? Sebagai ahli pengakap dia mesti kena tahu. Apa maksud kepercayaan kepada Tuhan? Siapa nak cerita sikit?
Apa yang dia faham? Apa maksud kepercayaan kepada Tuhan? Hilang lah semua. Tanya soalan hilang. Senyap. Cepat. Dah 3.44 ni. Saya mau. Okey, Shanice. Apa yang kamu faham dengan kepercayaan kepada Tuhan? Kamu mau percaya itu Tuhan? Okey, baik. Kata dasar dia ialah percayalah. Percaya. Okey, kepercayaan kata dasar dia ialah percaya. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita kenalah jadi orang yang ada agama. Tahu apa maksud ada agama? Kita percaya kepada Tuhan, adanya Tuhan. Kita ni manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Okey, jadi kita akan mati. Betul tak? Jadi bila kita akan mati, kita percaya kepada Tuhan, jadi kita akan jadi orang yang baik-baik lah. Faham tak apa maksud cikgu? Faham. Kita akan jadi orang yang baik-baik. Kita takkan berani buat benda yang tak baik sebab kita percaya Tuhan tengok. Betul tak? Ada tak mak kamu cakap ke ayah kamu cakap, jangan buat benda jahat, nanti Tuhan marah? Ada tak? Okey. Jadi kita kena jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Barulah kita tak rasa diri kita ni Tuhan. Kalau kita rasa diri kita ni Tuhan, kita rasa kita ni kuat, hebat dan sebagainya, kita akan buat benda yang tak baik lah. Semua benda kita buat suka hati. Tapi kalau kita rasa kita percaya kepada Tuhan, kita ni hanya sebagai hamba-Nya ataupun kita ni sebagai ciptaan dia, kita tak beranilah nak lawan ataupun nak buat benda-benda yang tak baik. Sebab kita tahu nanti Tuhan marah. Jadi sebab tu pentingnya jadi rakyat Malaysia yang percaya kepada Tuhan. Kalau tak percaya kepada Tuhan, nanti dia jadi Tuhan. Dia yang semua nak jadi, nak buat benda-benda yang tak baik. Jadi kalau sepatutnya rakyat Malaysia kena pegang ataupun percaya kepada Tuhan lah. Kena ada agama. Jangan jadi orang yang tak ada agama. Tahu apa maksud orang yang tak ada agama? Kat Malaysia ada berapa banyak agama? Siapa boleh cakap? Siapa boleh cerita kat cikgu? Banyak kan? Agama. Ya, ada banyak agama. Contohnya agama Buddha, agama Hindu, agama Islam, agama Kristian. Banyak agama. Dan agama-agama tu semuanya mengajak kita ataupun menyuruh kita jadi orang yang apa? Orang yang baik. Ya, betul. Jadi orang yang baik. Sebab tu penting kena percaya kepada Tuhan. Bila kita percaya kepada Tuhan, kita akan buat benda yang baik saja. Kita tak berani nak buat benda yang jahat. Sebab kita tahu nanti Tuhan akan balas. Tuhan akan hukum kita, punish kita. Boleh? Faham? Faham pengakap ahli pengakap? Faham apa maksud kepercayaan kepada Tuhan? Boleh? Boleh. Cikgu risau ni, senyap je ahli pengakap ni. Ingat kelas cikgu je senyap. Ahli pengakap pun senyap juga. Okey, baik. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, kita kena jadi rakyat yang setia. Apa maksud setia? Apa maksud setia? Semua belajar bahasa Melayu kan? Apa maksud setia? Loyal. Okey, bahasa Inggeris panggil loyal. Loyalty, kesetiaan. Okey. Apa maksud? Setia ni maksudnya apa? Setia ni maksudnya dia macam patuh lah. Okey. Dia tidak berpaling tadah. Dia setia kepada negara dia dan kepada raja dia. Negara kita ada raja ataupun yang dikenali sebagai yang di-Pertuan Agong. Okey, macam sekarang negara kita, ketua dia ialah yang di-Pertuan Agong. Kalau yang di-Pertuan Agong kata apa pun, kita kena ikut lah. Kena setia dengan dia. Tak boleh lawan sebab kita di negara Malaysia. Kita bukan di negara lain. Okey, contoh kalau kamu tengok di Thailand. Tahu negara Thailand?
Tahu. Okey, di negara Thailand mereka punya raja. King dia. Apa saja king dia cakap, semua kena ikut. Jadi sebab itulah setiap negara tak sama. Kalau kamu tengok USA dia tak ada raja. USA dia tak ada king. Dia ada presiden saja. Tapi kalau Malaysia ada king, Thailand ada king, okey. Kalau di Indonesia tak ada king. Dia tak ada raja. Lain Jadi setiap negara tak sama, Jadi Malaysia negara dia ada raja. Jadi kita kena patuh ataupun setia kepada raja kita dan kepada negara kita. Maksud dia apa? Kalau kita jadi sebagai ahli pengakap ni, kita kena jaga nama negara kita lah. Jangan sampai kita buat benda yang boleh memalukan negara kita. Kita kena setia dengan negara kita. Buat apa pun mesti fikirkan pasal negara lah. Okey, jangan sampai orang tahu, oh ini orang Malaysia ni, memalukan ni, tak boleh lah. Okey. Itu yang kedua. Seterusnya yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Okey. Negara kita ada perlembagaan. Okey, ada perlembagaan. Perlembagaan ni senang cakap, dia punya buku peraturan lah, undang-undang. Semua mesti ikut dia punya undang-undang tu, peraturan dia tu, perlembagaan. Jadi setiap orang tak boleh buat suka hati. Ada peraturan dia. Contoh, kalau kamu tengok orang jahat kan? Orang jahat, dia buat sesuatu yang jahat. Jadi kita ni nampak dan kita hukum dia dengan apa? Kita ambil kayu, kita pukul dia sampai mati. Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Faham tak apa yang cikgu nak sampaikan ni? Contohlah, kamu nampak ada orang jahat. Okey, dia buat sesuatu yang jahat. Selamat petang, Cikgu Rizwan. Ya, selamat petang. Okey. Dan kamu sebagai ahli pengakap, nampak orang yang jahat ni, kamu nampak dia, kamu ambil kayu, pukul dia sampai mati. Boleh ke tak boleh? Cikgu nak tanya. Soalan cikgu. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Mesti tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak baik punya. Sebab negara kita ada undang-undang. Kita ada undang-undang, ada peraturan dia, perlembagaan dia tu yang kamu perlu ikut. Walaupun dia jahat, dia mesti ditangkap ataupun ayat yang senang untuk kamu faham. Dia perlu diuruskan oleh orang yang betul lah. Contoh macam polis. Kamu tak ada kuasa nak buat kerja polis. Biar polis saja yang buat kerja tu. Biar polis yang tangkap dia. Biar polis yang kurung dia di dalam lockup dan sebagainya. Dan biar polis uruskan semua masalah dia tu. Kes dia tu. Kamu sebagai orang awam ataupun orang biasa tak boleh bertindak sendiri. Sebab negara kita ada undang-undang. Ada perlembagaan. Kalau kamu pukul dia sampai mati, nanti kamu pula yang kena tangkap. Jadi tak boleh. Dan seterusnya kedaulatan undang-undang. Okey, undang-undang kita semuanya berdaulat lah. Berdaulat tu maksudnya dia ada dia punya kuasa dia lah. Kamu tak boleh lawan lah undang-undang tu. Okey, tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Setiap orang sama je dia punya layanan dia undang-undang. Tapi dekat negara kita walaupun sama sepatutnya, tak kisahlah kamu cikgu ke, kamu polis ke, kamu anak orang kaya ke, anak orang miskin ke. Tapi kalau buat salah, mesti kamu kena hukuman yang sama. Contoh, kalau kamu mencuri. Contoh, kalau mencuri kena penjara selama 2 tahun. Contoh. Kamu orang kaya ke, orang miskin ke, anak doktor ke, anak cikgu ke. Kalau buat salah mencuri, kena hukum penjara 2 tahun. Itu maksud kedaulatan undang-undang. Okey, undang-undang yang sama kepada semua orang, tak kira siapa pun. Okey, walaupun kamu mungkin pernah dengar ada orang yang orang kaya dia lepas. Orang susah
tak lepas. Itu cerita lain lah. Itu cerita lain. Mungkin dia ada guna lawyer ataupun peguam yang baik ke, cikgu tak tahulah yang tu. Tapi kebiasaannya memang kena sama lah. Okey, itu maksud Cikgu, kedaulatan undang-undang. Ya. itu ambil rotan itu apa? Kenapa? Kena rotan. Okey, hukuman rotan biasanya untuk pesalah rogol. Tahu apa itu rogol? Rogol tu maksudnya mengambil kehormatan orang perempuan lah. Okey, orang lelaki buat sesuatu yang tak baik kepada perempuan. Itu rogol lah. Jadi biasanya kesalahan ataupun jenayah rogol ni dia biasanya kena rotan. Rotan ni bukan semua kesalahan kena rotan. Hanya kesalahan-kesalahan yang berat sahaja baru dirotan. Okey. Dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan bermaksud setiap orang ataupun ahli pengakap ni, terutamanya ahli pengakap jadi rakyat kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah sopan santun. Okey, janganlah menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Nak bercakap dengan orang pun kita kena ada sopan santun. Susila. Okey, susila ni maksudnya kita kena jadi orang yang berprinsip lah. Ada tingkah laku yang baik lah. Okey, tingkah laku yang baik. Jadi nak bercakap ke, nak buat apa-apa sahaja pun mesti fikir dahulu. Benda ni kalau kita cakap boleh menyakitkan hati orang lain atau tidak. Terutamanya sekarang sangat-sangat mudah untuk bercakap sesuatu ataupun menulis sesuatu di media sosial. Okey, di media sosial. Terutamanya di Facebook ke, di WeChat ke, di WhatsApp ke, okey, di Telegram dan sebagainya tu. Instagram, TikTok dan sebagainya. Semua tu kita kena jaga kita punya kesopanan kita sebagai rakyat Malaysia. Boleh? Jadi kita lafaz ikrar rukun negara ni bukan suka-suka, bukan suka-suka, tapi untuk dihayati. Okey, untuk dihayati. Terutamanya pengakap mesti faham. Okey, mesti faham rukun negara yang dia lafazkan tu supaya dia dapat amalkan dalam kehidupan seharian dia dan dia jadi manusia yang berguna kepada masyarakat, okey, kepada bangsa dan negara dia. Tak adalah menyusahkan orang lain. Okey. Boleh faham apa yang cikgu sampaikan tadi berkaitan dengan rukun negara? Tak faham boleh tanya. Faham. Faham Syed ni seorang je faham. Yang lain tak tahu. Sebab tak ada bagi respon. Okay, cikgu sebenarnya tak gemar. Tak gemar maksud cikgu tak suka sebenarnya bila buat sesi Google Meet untuk pengakap. Sebab kita tak dapat nak bersoal jawab macam dalam kelas kita buat pengakap. Lain bila dalam ni cikgu tanya semua banyak melarikan diri. Banyak melarikan diri. Melarikan diri macam mana? Silent, mute dia punya mikrofon. Tanya tak nak jawab. Okey, baik. Itu saja untuk hari ni sebenarnya untuk pengakap. Ingat yang tahun 4 yang belum salin kena salin dalam buku log. Dan buku log cikgu nak kamu hantar hari Jumaat. Esok cuti, betul tak? Okey, yang untuk tahun 5 dan tahun 6 yang dah salin lagu negaraku, yang dah salin lagu pengakap, yang dah salin ikrar rukun negara, yang dah salin persetiaan pengakap, yang dah salin apa lagi? Apa lagi tadi yang kamu kena salin? Rukun negara. Okey. Tak perlu salin lagi benda-benda tu. Cuma salin benda ni saja. Ni. Salin perjumpaan kali kedua ni, tarikh, pemimpin bertugas tempat dan aktiviti ni sahaja di dalam buku log kamu. Boleh. Itu untuk tahun 5 dan tahun 6. Tapi untuk tahun 4 mesti salin ni. Salin lagu negaraku. Mesti salin lagu pengakap. Mesti salin persetiaan pengakap dan mesti salin ikrar rukun negara.
4 ni mesti ada dalam buku log kamu. Cikgu nak tengok hari Jumaat. Boleh. Bahan ni semua cikgu letak dalam kelas Google Classroom 2021 pengakap SJKC KBG. SJKC Kampung Baru Geduk. Jadi boleh tengok dekat sini, cikgu ada share dekat sini. Ada kongsikan bahan-bahan dia di sini. Jadi kamu tak perlu nak pening-pening nak cari kat mana dan di mana nak cari. Cikgu dah letak dekat sini dah. Boleh faham? Ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada. Tak ada. Okey, Damia, kamu kena buat apa? Kamu pengakap tahun 5 dan tahun 6 nak kena buat apa? Kalau tak ada, cikgu nak tanya. Kena buat apa, Damia? Hilang ah? Ya, cikgu. Ya, kena buat apa? Cikgu suruh buat apa ni? Kena salin lagu negaraku. Kamu kena salin lagu negaraku juga. Kamu tak perlu salin lagi lagu negaraku. Kamu cuma salin yang ini je. Nampak tak ni yang cikgu tunjuk ni? Nampak? Ni, salin ni sahaja. Yang tahun 5, tahun 6, salin ini sahaja. Perjumpaan kali kedua. Yang kali pertama ada dekat bawah ni. Ini kali pertama. Kalau minggu lepas kamu tak tulis buku log, minggu ni tulis buku log. Untuk perjumpaan kali pertama, tulis ini. Perjumpaan kali kedua, tulis ini. Tapi untuk tahun 4, kena tulis semua. Lagu-lagu ni semua kena salin. Boleh. Faham? Faham Ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, itu saja untuk hari ni. Perjumpaan pengakap. Kita jumpa lagi minggu-minggu yang akan datang. Okey. Sekian, terima kasih. Bye, jumpa lagi. Salam pengakap. Bye-bye, cikgu. Bye. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Bye.